وارزقنا علما نافعا وإيمانا يقينا وحينا بحياة العلماء وأخرجنا من موت الشهداء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم سلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم سائر عبادتنا التامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على التمام الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وأنت مولانا محمد صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Haji Muin, berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli Tuan Kuasa Surau, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan nikmatnya lah, pemberiannya lah yang diberikan kepada kita kekuatan untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta nikmat ini berterusan sehinggalah kita meneruskan nafas kita yang terakhir. Kerana syaitan ataupun iblis, mereka sentiasa mencari ruang dan masa untuk menyesatkan Bani Adam, terutamanya umat Nabi Muhammad SAW. Di hujung-hujung akhir hayat seseorang itu, syaitan akan datang menyerupai. Kalau mak ayah dia telah meninggal dunia, dia datang menyerupai sebiji macam mak. Dia menyatakan sebiji macam ayah dia kalau ayah dia telah meninggal. Wahai anakku, ini ibu kamu yang melahirkan kamu, yang memberikan susu kepada kamu, tapi syaitan. Maka kau ikutlah agama aku, yang agama yang bukan Islam. Di saat-saat akhir hayat kita, kita akan diuji macam ini tentang iman. Jikalau kita tidak kenal akan iman kita, tidak kenal Allah, tidak kenal Muhammad, tidak kenal akan rukun Islam dan juga rukun iman, maka dengan mudah kemungkinan kita akan ikut ajakan syaitan. Begitu juga menyerupai ayah kita, menyerupai sebiji macam ayah kita. Menyatakan ayah yang membesarkan kamu, yang memberikan nafkah, memberikan pakaian, duit ini kepada kamu, kamu tak nak ikut lagi ayah, agama ayah, yakni agama yang bukan Islam. Walaupun ayah kita mati dalam keadaan Islam sebenarnya, walaupun mak kita sebenarnya memang mati dalam keadaan Islam, tapi itulah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di hujung-hujung akhir hayat. Syaitan dan iblis, selagi mana darah kita mengalir, selagi itulah dia nak menyesatkan Bani Adam. Dan tidak ada apa yang boleh menjaga akan iman dan Islam kita kecuali ilmu. Ilmu yang menunjuk cara kita mengenal Allah, ilmu yang menunjuk cara ataupun mengulang kaji. Kita dah tahu rukun Islam, dah tahu rukun iman, mengajar kita agar mengulang kaji akan perkara-perkara asas dalam agama Islam, agar kita sabat, agar kita tetap dan kuat. Bukan setakat ada saja iman, tapi kuat, teguh. Jikalau ada ancaman syaitan ataupun ancaman fahaman yang sesat, golongan Syiah, Mu'tazilah, Al-Wahabiyah yang ingin menyesatkan akidah kita, kita ada pegangan kita yang kuat. Kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan bukan setakat mendapik dada kita ahli sunnah wal jamaah, tetapi kita ada ilmu tentang ahli sunnah wal jamaah, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda, la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah akan amalan ibadah seseorang itu kecuali dia mengenal akan Tuhan yang disembah.
Mengenal Allah dalam arti kata tidak menyekutukan Allah. Mengenal Nabi Muhammad dalam keadaan kita membenarkan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia sebut juga Allah, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Sebab dia kata Allah itu ada anak, bahawa Allah ada roh. Dia sebut Allah, tapi dia tidak beriman. Orang musyrikin Mekah pada zaman Nabi Muhammad, dalam Quran menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad, mereka kenal Muhammad itu macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak beriman. Sebab apa? Sebab tidak beriman dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita pula kenal Allah dalam keadaan tidak menyekutukan. Sayang Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, dan juga membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sidang jemaah pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Muhammad, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka belajarlah, tadabburlah, hayatilah, ulang kajilah perkara yang paling utama Allah Ta'ala kata, iaitu tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan kemudian barulah kamu beristighfar kepada Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana menafsirkan ayat ini menyatakan, akidah dulu yang betul, barulah amal ibadah yang lain itu nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah tak nampak, tauhid tak nampak, usuluddin tak nampak, benda yang banyak hubung kait dengan hati. Sebab itulah kita kena jaga hati kita juga, perbuatan kita juga, dan apatah lagi lidah kita yang tidak bertulang, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan ilmu akidah. Sidang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira." Dan barang siapa yang melakukan amal soleh, bersedekah, membuat kebajikan, menderma, bantu orang susah, apa bentuk kebaikan, solat, puasa, itu semua kebaikan, daripada kalangan lelaki dan juga perempuan, Allah Ta'ala kata, dengan syarat nak diterima semua kebaikan dia, wa huwa mu'min, dia mesti orang Islam, orang beriman kepada Allah. Barulah di hari kiamat nanti, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, wala yuzlamuna naqira, dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu bahawa kehidupan yang kekal abadi adalah di akhirat. Kekal abadi adalah di akhirat, dan kehidupan di atas dunia dengan kesudahan di dunia ini menjadi perkara yang paling utama sekali dalam diri kita adalah bertetap dengan iman yang sebenar ataupun akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam yang penuh keberkatan ini, ingin saya mengajak sidang jemaah sekalian agar marilah kita mengulang kaji. Bukan belajar ni, mengulang kaji benda yang dah tahu, yang berkaitan dengan rukun iman, yang semua orang dah hafal. Yang di luar, baik yang di luar dah hafal, yang di dalam pun dah hafal dah rukun. Tetapi kita nak mengambil syarahnya ataupun keterangannya, yang mana ia disusun hadis 40. Kalau kita lihat ada hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang kedua daripada hadis 40. Hadis yang pertama disebut innamal a'malu binniyat, dan hadis yang kedua disebut sudah hadis Jibril. Sebab apa hadis Jibril? Kerana Jibril datang menyerupai seorang manusia, merapatkan kedua lututnya kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang ma huwal Islam, wa ma huwal iman, wa ma huwal ihsan. Saya nak ambil satu je untuk keterangan daripada Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ketika mana mensyarahkan apakah itu iman. Ditanya kepada Rasulullah, bukan bermaksud Nabi Muhammad tak tahu. Yang pertamanya adalah untuk mengajar sahabat-sahabatnya yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma huwal iman? Apakah itu iman wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Yang pertama, al-tu'minu billah, beriman kepada Allah
dan tidak menyekutukan Allah. Beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, antaranya beriman dengan sifat mendengar, melihat, adanya Allah, wujudnya Allah tanpa bertempat, adanya Allah tidak sama dengan makhluk, adanya Allah Ta'ala bukannya ada di mana-mana zatnya, adanya Allah bukan duduk sila lembik di atas aras, bukan bertempat di atas langit, adanya Allah la tahwihi jihadu sittu, jadi disebut oleh ulama salaf, tidak diikuti oleh 6 penjuru, atas, bawah, kiri, kanan, depan dan juga belakang. Tak boleh menkhayalkan tentang Allah, tapi wajib belajar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Azza wa Jalla tidak menyerupai sedikit pun daripada makhluk. Ini perkara asas yang dijawab oleh Rasulullah SAW, iaitu an-tu'mina billah, beriman kepada Allah. Imam Nawawi menyatakan beriman, percaya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun daripada makhluk. Bila sebut menyekutukan Allah, ulama-ulama usul menyatakan bukan setakat daripada sudut bilangan. Kata 2, sekutu itu memang menyekutukan Allah. 3, kata Allah, itu juga yang dikatakan menyekutukan Allah. Juga terkandung daripada syirik itu sendiri. Ataupun menyekutukan Allah adalah menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Sifat makhluk duduk, sifat makhluk makan, sifat makhluk minum. Jikalau orang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maknanya dia telah menyekutukan Allah. Juga pada segi perbuatan, manusia kalau dia mengangkat barang, membuat sesuatu, mesti dengan kederat dia, orang kata, ataupun mesti dengan ada tangan baru dia boleh melakukan sesuatu. Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi, menciptakan langit dengan kekuasaannya, dan tiada sesiapa pun yang mengetahui kekuasaan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita iman. Tiada sesiapa pun yang mengetahui mendengarnya Allah kecuali Allah yang mendengar, tanpa telinga, gegendang kepala, dan juga kalau melihat tanpa mata, tanpa anak mata, tanpa kepala. Dan tak boleh nak digambarkan lagi, dan tak boleh nak tanya lepas tu macam mana Allah Ta'ala mendengar kalau tanpa telinga, tanpa gegendang. Itulah Allah yang kita belajar, laisa kamitslihi syai'un, yang tidak menyerupai makhluk. Allah ada tanpa bentuk, tanpa berjirim, tanpa berjisim, tanpa bertempat, tanpa arah, tanpa jihad. Itulah Allah Azza wa Jalla yang tak sama dengan makhluk. Itu ringkasnya yang disyarahkan oleh seluruh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, yang disabdakan oleh Rasulullah, an tu'mina billah, yakni beriman kepada Allah dan tidak menghina Allah ataupun juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Kemudian Rasulullah menjawab yang keduanya yang kita dah hafal di bibir kita, wa malaikatihi, beriman kepada sekalian malaikat dan juga sifat-sifat malaikat. Antara sifat malaikat yang kita dah belajar sejak zaman Tori, zaman dulu kala lagi, apa dia? Yakni malaikat sifatnya disebut dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua malaikat tidak pernah langsung melakukan maksiat dan sentiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wajib beriman. Tapi ada fahaman ataupun ajaran yang disebut sebagai fahaman Israiliyat yang telah masuk ke dalam fahaman umat Islam di luar-luar sana. Di sini tak ada, saya kira insya-Allah tak ada. Mengatakan, membawa cerita-cerita dongeng yang menghina malaikat, mengatakan bahawa iblis ada segelintir masyarakat. Iblis dulunya sebelum dia kufur adalah ketua para malaikat. Pernah dengar tak sedang jemaah sekalian? Tak pernah dengar lah. Bagaimana ketua malaikat ataupun malaikat kemudian dikufur kepada Allah? Malaikat tidak kufur kepada Allah. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Jin diciptakan daripada api. Siapa kata, siapa sebut? Quran kata, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini enggan, iblis ini takabur, dan dia orang kafir. Ada malaikat jadi kafir ke tak? Fahaman Israiliyat ingin menyanggahi akidah Islam
Yang orang di luar sana, kita mungkin dah tahu benda ni sedang jemaah sekalian. Tapi saya nak ingat pada diri saya khasnya dan kepada sedang jemaah sekalian. Yang dikatakan beriman kepada malaikat, beriman juga dengan sifat-sifat malaikat. Dalam Quran sebut, dalam surah Al-Kahfi, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis menyatakan apa? Aku diciptakan daripada api dan Adam diciptakan daripada tanah. Mana mungkin aku tak sujud hormat kepada Nabi Adam. Kita tahu sejarah ini. Kebanyakan umat Islam di luar sana tahu sejarah ini. Dan apatah lagi sedang jemaah sekalian yang banyak belajar tentang rukun iman. Kita kena mendalami dan sampaikan kepada orang lain. Iblis yang sebagaimana kita tahu, memang dia beriman kepada Allah. Dan dia daripada kalangan jin. Quran sebut. Kenapa nak tinggalkan Quran, dibaca buku-buku dongeng? Illa iblis kana minal jin. Disebut dalam Quran. Surah Baqarah ada, surah Kahfi ada. Kecuali iblis, dan dia daripada kalangan jin, bukan malaikat. Nama dia masa dia Islam, memang dia pernah beriman. Adalah, kita tahu, Azazil. Kemudian dia takabur, dia engkar kepada Allah, tak nak sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Maka dia dikeluarkan daripada syurga. Dan dia daripada kalangan jin. Segelintir masyarakat di luar sana sedang jemaah sekalian, bukan di sini, di luar sana. Sini saya rasa alhamdulillah kita dah dalami beriman. Kita kena mengetahui bahawa beriman kepada malaikat adalah beriman dengan sifat-sifatnya. Antaranya sifat malaikat diciptakan daripada cahaya. Semua orang tahu malaikat diciptakan daripada cahaya. Tiba-tiba ada pula ke malaikat diciptakan daripada api? Bukankah iblis ataupun jin, kita pun belajar, kita tahu diciptakan daripada api? Kenapa boleh timbul? Israiliyat punya pemahaman dia, ajaran-ajaran sesat yang kadang-kadang diceritakan di masjid, di surau, kadang-kadang tu oleh orang, oleh ustaz juga yang cerita. Ya, oleh orang yang konon belajar ilmu agama tapi tak bersanad, tak sampai susu galuh dia kepada ilmu Rasulullah. Ataupun kalau belajar fiqh tak sampai kepada Imam Syafi'i, dia belajar dengan buku, dia mengajarlah benda buku saja, dia baca. Bukan dia belajar buku melalui guru-guru yang sampai kepada guru yang sebenar. Contohnya dalam masalah fiqh sampai kepada Imam Syafi'i. Kita kena amanah dengan ilmu agama, jangan main-main. Kita kena amanah dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Kalau tahu, kena sampaikan. Balighu anni walau ayat. Faham dah sedang jemaah sekalian tentang beriman kepada malaikat yang kita ulang kaji malam ni? Daripada kecil kita hafal dah. Tapi hari ini saya nak ajak ulang kaji yang kali kedua saya datang. Banyak lagi sifat malaikat yang lain. Antaranya malaikat boleh menyerupai lelaki dan boleh menyerupai akan binatang-binatang yang baik sahaja, seperti burung, seperti unta, seperti kucing dan sebagainya. Tapi biduni alati dhukur. Kalau dia menyerupai lelaki tanpa ada alat kemaluan, kalau binatang tanpa ada alat kemaluan, dia boleh menyerupai dan dia bukan lelaki. Sebab itulah ulama-ulama kita, ulama-ulama silam, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama pondok kita, bila nak sebut, dia berhati-hati, bukanlah jatuh pada kufur. Bila nak sebut tentang malaikat, contohnya Jibril datang kepada Nabi Muhammad, dia tak kata seorang malaikat telah datang kepada Nabi Muhammad. Sebab bila seorang itu menunjukkan kepada manusia, satu malaikat datang kepada Nabi Muhammad yang bernama Jibril AS. Begitu berhati-hatinya ulama bila nak menceritakan tentang sifat malaikat itu. Dan banyak lagi kalau kita nak bahaskan tentang malaikat, tanpa kita teruskan, masa pun bukan ada sangat. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Rasulullah kata, Imam Nawawi syarah macam ni, ulama-ulama ahli sunnah, Syekh Abdullah Al-Harari juga menafsirkan sedemikian, Ibn Hajar Al-Asqalani banyak yang menafsirkan sedemikian. Selepas itu apa? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, beriman dengan sekalian kitab-kitab Allah, jamak daripada kitab, kutubun, kitab-kitab Allah. Seorang sahabat yang bernama Wahab bin Munabbah,
Sebagaimana kita semua mungkin dah belajar perkara sedemikian yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, bahawa kitab Allah Ta'ala semua sekali ada 104 buah. Semua sekali. Tapi yang wajib diimani 4 buah sahaja. Apa bezanya 4 buah ni? Tentang keimanan dia. Yang 100 tu kita tak cerita, tak habis lah pun nak masanya nanti lah. Kita cerita 4 buah ni. Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Wajib beriman, wajib letak dalam hati kita. Taurat, Injil dan Zabur kalamullah. Wajib letak dalam hati. Tapi tidak wajib beriman dengan isi kandungannya yang ada sekarang ini. Andai kata ada seorang contohnya konon-kononnya nak baca Bible, dia baca ini kalamullah. Kita pun dengar, kita kata saya kurang percaya benda ada dalam tu. Kita masih lagi beriman kepada Allah. Tapi kita beriman dengan Taurat, Injil dan juga Zabur secara totally, secara umumnya dia adalah kalamullah. Yang kita tahu bahawa kitab-kitab ini telah ditukar ganti oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Adapun Al-Quranul Karim, wajib beriman bahawa ia adalah kitab Allah dan wajib beriman bahawa seluruh isi kandungan dia itu adalah ijma' menyatakan bahawa ia adalah kalamullah. Dan tidak boleh seorang pun menafikan, menolak tentang kebenaran Al-Quranul Karim, isi kandungan ini. Itu bezanya. Maknanya Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran wajib beriman dia kitabullah, kalamullah. Adapun Taurat, Injil dan Zabur tidak wajib beriman dengan isi kandungannya yang ada sekarang ini. Adapun Al-Quran wajib beriman dengan seluruh isi kandungan dia, huruf, baris, hatta baris sekalipun wajib beriman bahawa itu adalah kalamullah. Itu ringkasnya yang disebut oleh ulama-ulama. Wa malaikatihi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, beriman dengan sekalian para rasul dan juga nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Beriman dengan rasul sebagaimana yang kita belajar dan kita mengetahui bahawa nabi jumlah dia disebut oleh ulama-ulama semuanya ada 124,000. Dan rasul itu ada jumlahnya 313. Kita pun dah tahu benda ni. Dan yang wajib diimani adalah 25. Ini yang wajib diimani dan mengetahui bahawa itu adalah nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan setakat beriman bahawa nabi dan juga rasul itu bahawa itu adalah perkara yang berkaitan dengan rukun iman, juga wajib beriman dengan sifat nabi dan juga rasul. Selain daripada sidir, tabligh, fatanah, amanah. Saya nak ambil tabligh. Apa maksud tabligh? Tabligh maknanya menyampaikan. Nabi dan juga rasul menyampaikan. Dalam Al-Quran menyebutkan secara jelas. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 213, Allah Azza wa Jalla menyatakan, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirin. Quran kata adalah manusia itu umat yang satu. Maka Allah Azza wa Jalla membangkitkan siapa? Nabiyyina. Disebut apa? Nabiyyin, para nabi. Tugas dia apa? Mubashshirina wa mundirin, menyampaikan berita gembira dan memberikan peringatan. Maknanya tugas nabi juga menyampaikan. Apa dia fahaman yang mengelirukan umat Islam yang lainnya yang disebut oleh ulama-ulama ketika mana mensyarahkan hadis 40 yang kedua ini? Segelintir saja masyarakat mengatakan nabi ini diberikan wahyu kepadanya tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Rasul diberikan wahyu kepadanya dan diwajibkan untuk menyampaikan. Ini lawan Quran. Quran kata nabiyyina. Allah Ta'ala tidak menggunakan kalimah rasul. Maka Allah membangkitkan nabiyyin mubashshirina wa mundirin untuk memberikan peringatan, berita gembira dan juga memberikan inzar, peringatan. Apa perbezaan di antara nabi dan juga rasul? An-nabiyyu
insanun uhiya ilaihi bi syar'ir rasul ma qablahu wa umira bit tabligh. Nabi seorang insan yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya mengikut syariat yang lama, syariat yang terdahulu, yakni mengikut syariat Nabi sebelumnya. Nanti saya beritahu. Wa umira bit tabligh, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Itu Nabi. Rasul yang 313 tu, insanun uhiya ilaihi bi syar'il jadid wa umira bit tabligh. Seorang insan yang diberikan wahyu oleh Allah dengan syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikan. Maknanya beza Nabi dan juga Rasul. Nabi ikut syariat yang lama, Rasul bawa syariat yang baru, hukum hakam, akidah kita satu. Contohnya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dia Nabi bukan Rasul. Dia hidup pada zaman, antaranya pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan dia menyampaikan, dan dia mengikut syariat Nabi Allah Musa alaihissalam, dan dia menyampaikan. Adapun Rasul contohnya yang membawa syariat yang baru, Rasul dan juga Nabi. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim contohnya sembahyang 50 waktu. Syariat Nabi Muhammad baru membawa salat itu yang difardukan ada 5 waktu. Maknanya beza Nabi dan juga Rasul. Nabi bawa syariat yang lama, yakni syariat yang mengikut Rasul sebelumnya ataupun Nabi sebelumnya. Adapun Rasul membawa syariat yang baru, contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Itu dalam perkara beriman kepada sifat Nabi, beriman dengan sifat Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan logik akal pula, Quran dah sebut dah, logik akal pun kita boleh terima. Buat apa Allah Ta'ala bangkitkan dia sebagai Nabi tapi tidak menyampaikan? Apa kerja? Mesti kena menyampaikan Nabi. Di antara sifat Nabi yang lain yang selalu kita dengar, yang kita belajar, antaranya maksum. Maksum, terpelihara daripada dosa-dosa. Sekalian para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, itu sifat yang telah ditaklifkan, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada sekalian para nabi. Dan maksum ini konteks dia lebih besar, bukan setakat terpelihara daripada dosa. Juga disebut oleh ulama-ulama ahli sunnah kita. Antaranya Al-Imam Al-Abdari, Al-Imam An-Nawawi sendiri ketika mana mensyarahkan hadis 40 yang kedua ini, antaranya menyatakan bahawa Nabi ini maksum, dengan maksud yang keduanya, terpelihara daripada penyakit-penyakit yang kotor ataupun jijik, sama ada masa dia sihat ataupun masa dia sakit. Sama ada masa dia sihat ataupun sakit. Kerana Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, "Ma ba'athallahu nabiyya illa hasanal wajhi wa hasanal sawt." Tidaklah Allah Azza wa Jalla membangkitkan sekalian para nabi dan juga rasul, mereka itu secantik-cantik tubuh anggota badan, wajah mereka, anggota badan mereka, dan secantik-cantik suara. Nabi, cumanya di antara nabi-nabi itulah, contohnya Nabi Muhammad adalah insan yang paling cantik, lebih cantik daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan sekalian para nabi itu lebih cantik daripada semua manusia yang biasa. Tapi apa yang kedapatan? Cerita-cerita yang menghina sekalian para nabi dan juga rasul, yang juga disebut sebagai fahaman Israiliyat, orientalis barat. Antaranya wal'iyadu billah, cerita yang mungkin dah masuk ke dalam negara kita. Di sini mungkin saya rasa tak masuk lagi, alhamdulillah. Antaranya kalau kita melihat cerita yang menghina Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Antaranya mereka menghina Nabi Allah Ayyub, menyatakan Nabi Ayyub diuji oleh Allah. Betul. Dengan penyakit kulit. Betul, kita kata ahli sunnah. Memang ada dalam Qisas Anbiya, tapi mereka tambah sikit je sehingga keluar ulat daripada badan. Pernah dengar ada orang kata Nabi Ayub diuji sehingga keluar ulat daripada badan? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah. Pernah? Ha? Ini hina Nabi Allah Ayub. Keluar ulat daripada badan, kotor dah sedang jemaah sekalian, jijik dah, kotor dah. Alhamdulillah,
Alhamdulillah kita tidak reda orang hina Nabi Allah Ayub alaihissalam. Yang Israeliat itu memang dia orientalis barat. Dia memang nak merosakkan akan fahaman umat Islam. Yang menjadi masalahnya kadang-kadang tu ada orang mengajar tentang kisah Nabi, bila sampai kepada kisah Nabi Allah Ayub, mereka hina Nabi Allah Ayub dalam keadaan tidak sedar. Memang dalam kisah Surah Anbiya yang disusun oleh para ulama, yang diceritakan sendiri oleh para sahabat, yang dinukilkan daripada Rasulullah SAW, memang Nabi Ayub diuji oleh Allah selama 18 tahun, tetapi tidak sampai keluar ulat daripada badannya. Disebut dud. Dalam bahasa Arabnya dud. Ulat-ulat yang macam ulat apa, nangka tu apa semua. Alhamdulillah. Nabi Allah Ayub tidak diuji sedemikian, tidak kotor dan tidak jijik padanya. Ada pula kedapatan orang, banyak kalau cerita-cerita kisah para Nabi, banyak 25 Nabi dan juga Rasul beriman dengan sifat. Antara lainnya tentang Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Allah Yusuf AS, ketika mana golongan yang tidak amanah dengan ilmu Allah, mereka membacakan ayat Al-Quran, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْوَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Mereka menafsirkan secara zahir, mereka menyatakan ketika mana Nabi Allah Yusuf AS yang ada keinginan, niat untuk berzina dengan Zalikha, ataupun nama yang kita sebut dalam bahasa Melayu ni Zulaikha, nama bahasa Arab ni Zalikha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Cerita kalau kita dengar sekarang taklah menunjukkan kehinaan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Tapi sebenarnya hina. Sebab apa hina? Sebab Nabi Ayub pernah ada niat, maknanya pernah terdetik dalam hati dia untuk berzina dengan Zalikha. Bukankah kita belajar dan kita tahu, kita sendiri pun jikalau ada niat untuk merompak, mencuri, dicatat oleh malaikat. Kalau tak jadi, maka diberikan pahala oleh Allah dan dihapuskan kesalahan tersebut. Maknanya Nabi Allah Yusuf pernah dicatatkan kejahatan oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak orang menghina Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Walha dalam firman Allah Taala yang kita bacakan tadi, yang mengisahkan tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْوَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ, yang bermaksud sesungguhnya Allah telah menjaga hati Nabi Allah Yusuf AS daripada berkeinginan ataupun berniat untuk melakukan zina dengan Zalikha ataupun Zulaikha. Ini sifat Nabi, terutamanya apatah lagi Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang yang tak amanah bila menceritakan tentang sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW, sehingga kan mengatakan Nabi Muhammad dihalau daripada kota Mekah pergi ke Madinah. Halau ini benda yang hina, macam kita kena halau. Benda halau ni benda yang hina. Tak. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Madinah. Nabi Muhammad pergi Madinah adalah untuk mengatur strategi dakwahnya yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad tak takut langsung kepada orang musyrikin Mekah. Nabi Muhammad menyatakan bahawa kekuatan dia itu bersamaan dengan 100 orang pemuda yang gagah. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tentang diri Nabi Muhammad SAW. Bagaimana segelintir masyarakat bila tibanya bulan Isra dan Mi'raj, mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad ketika mana naik di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah yang ada di Sidratul Muntaha, ini boleh terbatal iman. Kerana apa? Mengisbatkan Allah Ta'ala berada di tempat, Allah Ta'ala berada di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya disebut dalam kisah Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menerima kefarduan salat secara direct dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha ataupun berada di atas langit itu sendiri. Nabi Muhammad bertempat, tapi Allah Taala bukan berada di situ. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ke dalam hati Nabi Muhammad yang ketika itu berada di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad berada di situ.
sehingga dia faham itulah kefarduan salat daripada 50 waktu sehinggalah menjadi 5 waktu. Golongan Al-Wahabiyah, golongan Musyabbihah, golongan Mujassimah, dia menggunakan kesempatan tentang kisah Mi'raj, Isra' dan Mi'raj untuk mengisbatkan, menetapkan Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala di atas Arasy, Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Mereka mengatakan ketika mana Nabi Muhammad menerima kefarduan salat. Bukankah kita semua mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW menyatakan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kita semua ini akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala kama tarawnal badar, sebagaimana kita melihat akan bulan purnama. Apa maksud Rasulullah kata sedemikian? Yang disyarahkan oleh Imam Syafi'i, maknanya tidak syak lagi kalau kita tengok bulan penuh itulah bulan. Dan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bahawa kita yang berada dalam syurga, yang mana kita dapat melihat Allah yang bukan di depan. Allah Ta'ala bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan dalam syurga. Sebab yang bertempat itu alam makhluk. Bagaimana kita melihat Allah? Itulah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Antaranya dapat melihat Allah, yang mana orang Islam berada dalam syurga dan Allah Ta'ala wujudnya tanpa bertempat, bukan di dalam syurga. Macam mana? Bagaimana? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak sanggup. Jangan kita nak lawan tentang zat Allah. Zat Allah kita dah belajar sebelum ini. Haqiqatullah la ya'rifuha illahu. Zat Allah, hakikat Allah, tiada sesiapa pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sesiapa pun yang tahu adanya Allah kecuali Allah. Tiada sesiapa pun tahu mendengarnya Allah kecuali Allah. Tanpa telinga, tanpa terkenal, tanpa kepala. Adanya Allah tanpa berjirim, tanpa berjisim, tanpa bertempat. Yang wajib bagi kita mempelajari dan mengulang kajian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perkara yang paling utama yang disebut oleh Rasulullah, ataupun ada mengatakan ulama yang menyatakan ini awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama telah mengenal. Kita tak nak menghina Nabi Muhammad SAW. Kita tak nak menghina Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Kita tak nak menghina Nabi Allah Yusuf. Kita tak nak menghina Nabi Allah Sulaiman. Kita tak nak menghina Nabi Allah Yaqub. Banyak kisah-kisah yang ingin menghina sekalian para Nabi dan juga Rasul, yang tak dapat masa ni kita nak cerita seorang perseorang. Tapi kita ambil perkara yang mungkin banyak kedapatan kita dengar di luar sana. Ada orang menghina Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun pada segi zahirnya tak nampak hina, tetapi itulah kehinaan yang kepada para Nabi, yang mana tidak boleh disandarkan sifat yang tidak layak kepada sekalian para Nabi dan juga Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya yang lain, banyak beriman kepada Nabi dan juga Rasul. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman dengan hari akhirat. Wajib beriman ada kehidupan selepas dibangkitkan daripada kubur. Wajib beriman. Apa dia benda tu? Mahsyar, mizan, titian syirat, syurga, neraka, dan azan, insyaAllah. Soalan Aisyah. Cuba je. Apa ini? Dan azan dulu. Azan al-Huda, Syiah al-Islam. Azan sikit. Azan al-Islam. Terfokus. Boleh panggil orang lain. Maksud saya macam Allahu Akbar,
Saudara jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ringkasnya tentang beriman kepada sekalian para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam. Wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan wujudnya makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada pada hari akhirat. Wajib beriman dengan hari kebangkitan, syurga, neraka, mahsyar, mizan, titian sirat dan sebagainya. Wajib beriman dan tak boleh ragu sedikit pun dalam diri kita, walaupun ada orang yang nak mengajak kita meragui benda-benda sedemikian, yang mana ia telah disebut di dalam Al-Quran dan juga disebut dalam hadis yang sahih tentang kewujudan hari akhirat. Kedapatan di negara kita, tak silap saya setahun lepas ataupun setahun lepas saya, ada orang mengajar dekat masjid, orang yang ada title datuk lagi, orang Melayu, bukan orang Arab, orang yang mengajar di masjid di surau, mengajak masyarakat agar meragui tentang apa dia? Titian sirat. Ya, titian sirat ini disebut sebagai fantasi, benda yang bukan realiti, bukan benda itu ada betul. Takkanlah dia kata ada neraka dekat bawah titian sirat tersebut. Alhamdulillah, kita belajar sejak daripada kecil lagi kita ajar Muslim. Pegang betul lah tu yang disebut dalam hadis adaqu minas sya'ar, iaitu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Betul kan yang kita belajar dalam hadis riwayat Bukhari menyatakan. Tetapi ada orang mengatakan itu adalah untuk memberikan kepada kita agar takut kepada perjalanan tersebut. Bukan, makhluk itu ada, titian sirat itu ada.
wajib beriman. Tak kisah siapa pun nak cakap, kalau mereka mengajak kepada kita mengingkari akan wujudnya titian sirat, maka itu berlawanan dengan firman Allah dan juga berlawanan dengan apa yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang akan melaluinya. Wajib beriman dengan haud, wajib beriman dengan Kautsar, wajib beriman dengan syurga, wajib beriman dengan neraka. Contohnya yang disebut oleh seluruh ulama-ulama ahli sunnah kita, haud. Contohnya lah, saya nak bagi contoh, bukan nak cerita semua keadaan hari akhirat. Haud adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana adanya haud Rasulullah menyatakan selepas melalui akan titian sirat dan sebelum umat Islam masuk ke dalam syurga, Rasulullah menyatakan haudi masiratun syahr. Telaga aku adalah telaga yang paling besar. Jarak dia, perjalanan dia sebulan, perjalanan yang besar. Dan cetung dia, gelas dia kanujumis sama, sebagaimana bintang di langit, banyak sangat, menunjukkan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling ramai masuk ke dalam syurga. Dan rasanya adalah lebih manis daripada madu, wa abyadu min, dan lebih putih daripada susu, wa abyadu minal laban. Faman syariba minhu la yadma'u abada. Barang siapa yang minum daripada air telaga aku, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu kenapa pula kami ada lagi disediakan air arak yang tidak memabukkan, ada air susu, air madu dalam syurga itu? Sebab air tadi yang kamu kata telah menghilangkan akan dahaga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan litaladzuza, yang dalam syurga tu untuk merasa nikmat je, nak rasa sedap je, hilang dahaga dah habis dah. Dan orang yang boleh minum akan telaga Rasulullah disebut haud, wajib beriman dengan haud, iaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang Islam sajalah, sebab orang beriman sajalah, sebab mereka yang lepas daripada titian sirat adalah orang beriman saja. Orang kafir akan terus jatuh ke dalam neraka, dan orang Islam yang fasik, orang Islam yang melakukan maksiat, yang mengikut keadilan Allah, mungkin dia didahulukan azab oleh Allah, mungkin dia terjatuh dan dia bagi kalalik, ada cangkuk naik ke atas, jatuh, naik atas, naik, jatuh lagi, mengikut apa kesalahan yang pernah dilakukan. Dan mungkin juga diazab dalam neraka mengikut kadar-kadar ketentuan ditentukan oleh Allah, tapi mereka tetap juga akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan orang Islam dan juga orang beriman saja kepada Allah. Orang kafir, mereka tidak dapat inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan hari akhirat itu contohnya, salah satunya haud, salah satunya mizan, salah satunya titian sirat, dan banyak lagi yang insya-Allah akan datang, kita akan bicarakan. Walaupun benda itu ghaibiyat, benda tak nampak, tapi kita kena belajar, kita kena tahu, dan kita kena beriman, kita kena takut dengan benda yang kita akan hadapi. Mana persiapan amalan kita untuk menghadapi titian sirat, mizan Allah, mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Mahsyar Allah Subhanahu wa taala itu, subhanallah, matahari amat dekat sangat dengan kepala, sehingga kan semua orang dalam keadaan tidak berpakaian. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, tak malu ke tengok? Tak ada malu dah masa tu, sibuk sangat dengan amalan masing-masing. Peluh tu sampai kepada hidung dah, peluh, bukan air sungai tu, peluh tu, nak beritahu panas ketika itu. Dan yang boleh membantunya adalah amalan ibadah kita, yang boleh membantunya amalan ibadah kita yang ada ilmu, yang boleh juga turut membantu adalah syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad nak tolong semua umatnya yang beriman saja. Umatnya yang beriman, yang melakukan maksiat, Nabi Muhammad tolong. Tapi bagaimana Nabi Muhammad nak tolong kita kalau kita nak berselawat kepada Nabi Muhammad pun tak nak? Al-bakhilu 'indama dzukirtu 'alayya falam yusalli 'alayhi. Rasulullah kata, orang yang bakhil bila disebutkan kepada mereka nama aku, mereka tak nak berselawat kepada aku. Maka kita kena cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada hari akhirat, Nabi dah. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir, kemudian wal qadari khairihi wa syarrihi. Beriman tentang ketentuan kebaikan dan juga keburukan adalah Allah Ta'ala yang tentukan dan Allah Ta'ala yang tentukan. Kita ahli sunnah wal jamaah beriman dengan rukun iman ini kerana ada segelintir masyarakat wal'iyadzubillah menyatakan yang baik Allah Ta'ala buat, yang buruk takkanlah Allah Ta'ala buat benda buruk. Zina, perbuatan zina, arak, judi, merompak, perbuatan itu juga alam makhluk. Takkan nak kata Allah Ta'ala yang cipta? Kalau bukan Allah Ta'ala cipta, siapa kita nak kata cipta? Iblis yang cipta. Maknanya ada kuasa pencipta pula selain daripada Allah. Dalam surah Al-Falaq yang selalu kita baca, wa min syarri ma khalaq, dan keburukan, syarri mana buruk, khalaq, Allah Ta'ala yang ciptakan. Wa khalaqa kulla syai', dan semua sekali makhluk, perbuatan makhluk Allah Ta'ala yang ciptakan. Imam An-Nawawi dan ada mengatakan Imam An-Nasafi memberikan contoh. Ini ulama Syafi'i menyatakan, fa idza daraba insanun bihajarin fad-darbu wal kasru wal inkisar bi khalqillah wal insanu illa al-kasab. Contohnya ulama menyatakan, jikalau seseorang itu membaling batu kepada kaca, maka balingan ciptaan Allah. Pergi macam straight macam ni ke lepas ke atas, Allah Ta'ala yang ciptakan dia nak pergi macam mana. Dan pecahnya cermin, Allah Ta'ala yang ciptakan pecah itu, bukan kita. Dan getak 1000, getak 100, jatuhnya ke lantai, Allah yang ciptakan. Tidak ada apa pada makhluk kecuali kasar sebagai pelaku saja. Maka kita kena rendah diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan buruk dan juga menciptakan kebaikan. Contohnya yang boleh kita terima daripada segi logik akal, yang baik Allah Ta'ala cipta, yang buruk Allah Ta'ala cipta. Contohnya babi, khinzir. Babi tak sedap sangat, khinzir. Siapa yang ciptakan? Kita semua kata Allah Ta'ala. Dahlah rupa huduk, pendek pula, kaki dia bau busuk pula. Kalau orang Islam sentuh dia pula, apa dia? Kena samak. Daging dia bukan setiap orang Islam, manusia kalau makan, ada satu kuman yang kita tahu tak boleh nak hilang. Digendang dalam 100 darjah Celsius, air yang menggelegak, tak akan hilang. Tak ada faedah langsung. Kulit dia, daging dia dan sebagainya tak ada faedah. Golongan Wahabi dia kata ada faedah. Kulit dia boleh buat pakai kasut. Ini keluar dalam YouTube, dalam ceramah mereka. Yang dikatakan haram adalah daging, kulit tak apa. Golongan Musyabbihah, Mujassimah, golongan Wahabi tegar, kulit babi boleh pakai, tak kisah, walaupun ada cok 3 dipanggil apa? Cok 3 tu. Alhamdulillah. Sebab tak ada sebut dalam Quran tentang kulit. Kita orang Islam, ahli sunnah wal jamaah mengatakan semua itu tak ada guna. Tapi yang ciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib beriman. Apa hikmahnya? Allah Ta'ala ciptakan babi, tak ada benda faedah kepada kita. Ada hikmah dia. Kerana Rasulullah SAW ada bersabda bahawa ada di antara umatnya pada hari kiamat nanti dibangkitkan muka dia macam muka babi, kerana mereka meninggalkan solat dengan sengaja tanpa dia nak mengqadakkan. Maknanya bila kita tengok khinzir dekat kaca televisyen kita tengok dekat paper, kita tengok sendiri live babi tu, khinzir tu, kita takut, oh aku tak nak meninggalkan solat. Ada hikmah dia Allah Ta'ala ciptakan. Tak nak dibangkitkan muka macam muka khinzir. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Allah Ta'ala ciptakan yang baik dan juga yang buruk. Cuma yang baik Allah Ta'ala ciptakan dan dia redha. Dia suka hamba-Nya melakukan sedekah, solat, benda baik, buat baik kepada ibu bapa. Perbuatan itu Allah Ta'ala ciptakan dan Allah Ta'ala redha, suka hamba-Nya melakukan. Keburukan Allah Ta'ala ciptakan, tapi Allah Ta'ala tak redha hamba-Nya melakukan. Allah Ta'ala tak suruh hamba-Nya melakukan. Dan kesemuanya itu adalah ujian daripada Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu mengira Allah Ta'ala membiarkan kamu mengaku aku telah beriman tapi tidak diujikan kepada kamu? Maknanya
Benda-benda yang haram ni juga ada ujian kepada kita. Arak, judi, zina, ada ujian kepada umat Islam, ujian kepada manusia itu sendiri. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan bersama pada malam yang penuh keberkatan ini berkaitan dengan hadis Jibril yang kita kongsikan dan kita ulang kaji sama-sama pada malam ini, insya-Allah memberikan kemanfaatan yang besar kepada kita pada malam ini, agar kita menjadi golongan ataupun umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan amal ibadah dalam keadaan kita beriman dengan benar-benar rukun iman itu, dengan akidah yang benar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu Allah Taala tak habis. Belajar mana-mana pun akan sentiasa berkurang. Kita kena belajar daripada nabuayan sehingga kelialah, sama ada formal ataupun tak formal tu, di surau, di masjid, kepala raya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa soalan nak tanya? Ada apa-apa kemuskilan yang tak faham? Ada apa-apa benda yang tak puas hati Ustaz ni, salah Ustaz ni? Ini mensyirikkan Allah secara nyata ni memang selalu orang faham, tetapi mensyirikkan Allah secara tak nyata itu mana Ustaz? Dalam Islam antara yang dibagikan oleh ulama usul disebut syirkul khafi, syirkul jali. Yang dikatakan di sini adalah syirkul khafi, syirik dalam keadaan tak nampak, tak sedar. Dan yang tak nampak dan tak sedar hanya diri kita saja. Dan perlu faham juga, saya nak beritahu istilah yang lain pula. Ada syirik yang digunakan istilah syirik oleh Rasulullah SAW kepada umatnya yang melakukan sesuatu amal ibadah dalam keadaan riya. Disebut syirik, tapi bukanlah syirik yang membatalkan iman. Kalimah syirik itu yang pertama. Yang keduanya, syirik dalam keadaan khafi, yang tak nampak adalah hati antara. Hati ni kita je lah yang tahu. Hati ni kita je lah yang tahu. Dan yang boleh menjaga hati kita adalah ilmu. Dan ilmu yang kita nak dapatkan adalah ilmu yang sebenar. Khafi adalah benda yang tak nampak. Saya nak bagi contoh lah. Dalam bab beriman dengan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah cerita sebelum ini. Sifat berkuasanya Allah Taala yang berkaitan dengan hati yang tak nampak ni, yang boleh menyekutukan Allah jika tidak ada ilmu. Kita tengok dekat televisyen cerita harimau makan orang, buaya makan orang. Maknanya makan tu habis tubuh badan, nanti akan jadi najis. Kalau kita tidak ada ilmu, hati ni berkaitan dengan hati kita, hati je yang akan berkata, ya ke Allah Ta'ala boleh membangkitkan semula orang yang telah dimakan, yang dimamah oleh harimau ataupun buaya tersebut? Andai kata khawatir datang, khawatir maknanya lintasan hati ataupun lintasan pemikiran itu datang, tetapi kita ada ilmu yang berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan syirik kepada Allah, kita nak jauhkan, teguh kita nyahkan, sebab kita beriman dengan kudrah Allah. Kita beriman dengan berkuasanya Allah yang ada ta'alluq dia, kudrah ini adalah muhyi dan juga mumit. Ya, Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan dan Allah Ta'ala berkuasa mematikan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi syirik khafi, syirik yang tersembunyi ini adalah yang berkaitan dengan hati, dan kita kena jaga hati kita dengan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara lainnya yang disebut oleh Syekh Abdul Ghani An-Nablusi yang merupakan ulama daripada mazhab Maliki, man i'taqada anna Allah mala'a as-samawati wal ardh aw qa'idun fawqa al-'arsy faqad kafara wa in za'ama annahu muslim. Barang siapa yang ada syirik, kufur dalam hati dia, benda yang tak nampak, tapi dia saja seorang-seorang yang tahu, tapi dia beriman dengan benda itu. Apa dia? Dia beriman bahawa Allah memenuhi ruang, hati dia lah yang tahu. Dia tak cerita pun dekat orang. Ada dekat sana, ada dalam masjid, ada dalam surau, ada dalam rumah, dalam bilik ayah, ada dalam kereta. Allah Ta'ala zat dia ada bertempat. Ataupun dia beriktikad dalam hati dia bahawa annallaha qa'idun, Allah Ta'ala duduk di atas arasy, hati dia saja yang berkata. Faqad kafar, maka terbatal iman dia. Wa in za'ama annahu muslim, walaupun dia mendakwa, aku Islam lagi, aku solat, aku puasa, aku haji, saya zakat, saya haji, boleh baca Quran, hafaz Al-Quran, tapi menghina Allah dalam keadaan khafi sekalipun, menyekutukan Allah Ta'ala dalam keadaan khafi sekalipun, maka terbatal akan iman. Maka kita kena jagalah hati kita daripada terbatalnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang boleh menjaganya adalah ilmu yang berteraskan kepada ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa
Taala. Dan andai kata akan datang 4 bulan ke 6 bulan ke tahun depan ke lagi lah, dijemput saya minta lah pihak suruh kita buatlah pengajian kitab. Kalau saya buat kitab seorang tak aci lah orang kata kan, maka sama-sama bukan apa. Saya tak seronok lah, saya je ada buku, tuan-tuan tak ada buku, tuan-tuan haji, tuan-tuan buku tak ada. Jadi saya nak muzakarah sama-sama. Itu adalah kebaikan yang lebih bermanfaat. Kalau ceramah, kuliah, mata-mata orang kata dapat ilmu, alhamdulillah. Sebab tuan-tuan itu hafal. Yalah, sebab tak memang boleh hafal tu, alhamdulillah. Tapi kalau ada buku, ada benda, dia boleh menolong lagi, boleh tambah nilai lagi dalam hidup kita. Walaupun usia kita baru 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Jangan kata tak pergi ke mana pun Ustaz. Jangan. Banyak benda yang boleh bantu kita, benda-benda yang tak nampak akan datang. Saya harap sedang jemaah sekalian, marilah sama-sama dengan saya ini kita boleh mentelaah sama-sama ulang kaji akan ilmu Allah Ta'ala cara berkitab. Boleh insya-Allah ya, akan datanglah. Akan datang kita panggil saya pun tak apalah. Dengan orang lain pun macam tu. Jadi cukuplah sekadar itu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan kita kerana Allah dan dikuatkan iman kita, ditambahkan ilmu kita dan kita sayang Nabi Muhammad. Kita berdoa agar diberikan rezeki dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Kita lagi di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ijma'na hadha ijtima'an marhuma wa la tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ihsadana ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu agama yang benar dalam diri kami ya Allah. Perkukuhkan dan teguhkan iman kami ya Allah. Hidupkanlah dan matikanlah kami dalam iman yang benar kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kecil maupun dosa besar yang disengajakan ataupun yang tidak disengajakan ya Allah. Sesungguhnya azab kubur-Mu benar ya Allah, azab neraka-Mu benar ya Allah, dan azab Muhammad dahsyat ya Allah, dan kami amat takut kepada azab-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharakanlah diri kami, anak isteri suami kami dan keluarga kami daripada azab-Mu ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada umat Islam seluruh dunia ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada tentera Islam yang berada di sempadan dan di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada aku memohon melalui keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala